Okey, kita sambung yang larutan piawai. Sebelum ni, cikgu ingatkan balik, dia daripada larutan yang pekat, kemudian apabila awak tambahkan air suling ke dalam awak punya larutan piawai, so dia akan jadi larutan cair. So, formula yang kita nak gunakan untuk pencairan ini adalah formula N equal to MV bahagi dengan 1000. So, selalu kita buat macam ni lah. M1V1 sama dengan M2V2. Yang ni sebelum pencairan, yang ini selepas pencairan. Kenapa formula ni kena bahagi 1000? Dia nak tukarkan daripada DM ke CM3. Okey, itu formula. Kejap lagi cikgu akan terangkan soalan yang menggunakan formula ini. Cuma kita nak kena faham yang M1V1 ni adalah sebelum pencairan, M2V2 adalah selepas pencairan berlaku. Okey, sebagai contoh kita tengok contoh kepada soalan ini. Dia kata anda ingin menyediakan 500 larutan kuprum 2 sulfat CuSO4. So itu adalah selepas, sebab awak nak sediakan, jadi dia adalah selepas. Jadi disebab dia ada CM3 menandakan dia adalah isi padu lah. Jadi V2 itu adalah maklumat bagi V2. Dan 0.1 mol DM -3. So yang ini adalah unit bagi kepekatan M2. Daripada larutan stok kuprum 2 sulfat CuSO4. Okey, larutan stok. Larutan stok tu adalah larutan piawai itulah. Okey. So stok ni maksud dia piawai. Okey. So jadi ini adalah kita punya V2. V1 sebab dia sebelum kan. Ini adalah V1. Okey, sampai sini faham tak macam mana kita daripada soalan tu kita nak keluarkan maklumat dia M2 ke, V2 ke, M1, V1 ke? Yang tu jelas. Ni surat bukan V ni, ini M1. Sebab dia mol DM kan? So mol DM adalah unit bagi kepekatan. Dan disebabkan dia kata adalah larutan stok, jadi dia adalah M1 lah. Sampai situ jelas? Okey, jelas Okey, kemudian kita boleh masukkan dalam M1V1 sama dengan M2V2. Jadi M1 kita adalah 2.0. Darab V1 tak tahu sebab soalan memang mintakan V1 tu. Jadi M2 kita adalah 0.1 darab V2 kita adalah 500. Jadi V1 adalah sama dengan 0.1 darab 500 darab pindah sebelah jadi bahagi 2. Jadi dapatlah jawapan 25 cm3. Macam mana kita nak tahu unit dia cm3 ataupun tidak? V kat sini cm3, jadi jawapan akhir awak mesti dalam cm3 jugalah. Sampai situ jelas? Okey, cikgu teruskan. Contoh 12. Darjah 6.30 menunjukkan 75. Okey. 75 asid nitrik mol ini yang dicairkan. Okey. Yang dicairkan maksudnya dicairkan kepada. Okey, dia yang dicairkan. Bermakna dia adalah disebabkan sini adalah CM3, so dia adalah V1. Ini adalah M1. Sebab dia yang dicairkan kan? Kepada, okey, kepada dia kata kat sini yang ini. So dicairkan kepada, jadi ini adalah M2V2. Okey, kemudian kita nak guna formula. So formula kita sama macam tadi,
M1 V1 sama dengan M2 V2. So M1 kita adalah 2.0 darab dengan V kita adalah 75 sama dengan M2 kita adalah X. V2 kita bukan 25 tau, tapi adalah 75 tambah dengan 25. Kenapa tiba-tiba kena tambah? Sebab asalnya tadi ada 75. Bila awak tambahkan 25, dia sekarang jadi 100. Jelas tak? Okey, jadi kita nak dapatkan X kita ni adalah sama dengan, ini pindah bawa ke sebelah lah. Jadi 2.0 darab dengan 75 bahagi dengan 100. Jadi X awak, ingat ini adalah M2. Jadi unit awak, jangan lupa letak mol di M-3. So, dapatlah jawapan 1.5 mol di M-3. Kalkulator. 2 darab 75 bahagi dengan 100. Dapatlah 1.5. Sampai sini jelas tak? Kalau kat atas ni tak nak letak unit tak masalah. Yang penting jawapan akhir awak tu mesti ada unit. Jelas macam mana nak keluarkan maklumat daripada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, cikgu teruskan lagi. Contoh 13. Tentukan isi padu asid hidroklorid HCl 2.0 mol yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik. Okey, kita baca kat sini. Dia kata isi padu asid hidroklorid yang ini yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik. Okey. So, yang ini adalah untuk menghasilkan asid hidroklorid 0.2. Kalau awak tengok kat sini macam ayat dia confuse, mana satu V1 mana satu V2. Tapi kita boleh tahu dengan, nampak tak sini, daripada 2 dia jadi 0.2, bermakna dia dicairkan. So yang cair tu adalah M2 lah. Yang ni adalah M1. Dan kelalang volumetrik, so kelalang dia daripada sini, daripada bika dia masuk dalam di pipet, daripada pipet masuk dalam kelalang volumetrik. Ini adalah 250. So ini adalah selepaslah V2. Jadi masuk balik dalam formula M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 kita adalah 2.0, V1 tak tahu, sama dengan M2 kita adalah 0.2, V2 kita adalah 250 cm3. So V sama dengan darab pindah sebelah jadi bahagi 0.2 darab 250 bahagi dengan 2.0. So V dapat 0.2 darab 50 bahagi dengan 2. 250. 0.2 darab 250 bahagi dengan 2. So dapat 25. Dah lupa tadi kat sini unit cm3, jadi dia pun mesti unit cm3 jugalah. Sampai sini jelas? Okay. Okey, sebelum cikgu pergi ke penetralan, cikgu nak kumpulan 1 pula terang. Okey, boleh teruskan? Adik ada. Siapa yang bentang ni?
Oh, Adib bentang. Okey, Adib. Oh, Hadif. Sorry, Adib pula. Hadif. 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 Oh, Hadif. Awak ada situ kan? Stok, betul?
tambah 75 tambah 25. Lepas air sendiri tambahkan. Jadi 100. So kira-kira dapat 1.5. 1.5 mol DM. Contoh 13 tak? Tentukan isi padu asid hidroklorik HCl 2.0 mol per PM per kilo yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah pelanan volumetrik 250 cm untuk menghasilkan asid hidroklorik HCl 0.2 mol per PM per kilo. Tiba sama keluarkan N1 iaitu 2.0 mol PM sebelum dicairkan. B1 maknanya kita nak cari B1, N2 sampai dicairkan 0.2 mol PM. B2 220 larutan selepas dicairkan. So kira-kira dapat 25 cm per kilo. Habis. Kita sambung kepada peneutralan. Okey, peneutralan tu apa? Peneutralan itu adalah merupakan tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air sahaja. So itu adalah peneutralan. Sama macam kita neutralkan asid dalam gigi kita, kita gunakan berus gigi, ubat gigi yang bersifat alkali. So samalah. Tindak balas di antara peneutralan itu adalah tindak balas di antara asid dengan alkali. Okey, dalam tindak balas garam dan air yang terhasil adalah bersifat neutral. Kerana asid kehilangan keasidannya dan alkali kehilangan kealkaliannya. Okey, seterusnya. Ini adalah persamaan dia. Asid tambah alkali akan hasilkan garam dan air. Kalau perasan kita dah pernah belajar kan sebelum ni benda ni. Kita dah belajar dan cikgu dah tunjukkan contoh persamaan. Kat sini kita ada HNO3 kan, asid HNO3. So HNO3 tambah dengan KOH. So kita jadikan dia dalam keadaan ion. So K plus dengan OH minus. So H akan bergabung dengan OH minus. K akan gabung dengan NO3. So dia akan jadi kat sini K plus NO3 minus. So dia akan jadi, bila disilamkan dia jadi KNO3 tambah dengan H plus, dia gabung dengan OH minus. So dia jadi H2O. Tu yang dah jadi asid bertindak balas dengan alkali menghasilkan garam dan air. Okey. So dalam peneutralan, tindak balas sebenar yang berlaku hanya melibatkan gabungan ion hidrogen daripada asid dan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan molekul air H2O. Oleh itu, persamaan ion bagi tindak balas adalah seperti berikut yang ni lah. Persamaan ion ini, macam mana kita nak buat persamaan ion? Persamaan ion hanya wujud untuk yang bukan aqueous, bukan aqueous. Contoh macam ni kan? HNO3 ni adalah sejenis aqueous sebab dia larut dalam air. Ini pun sejenis aqueous, dia larut dalam air. KNO3 pun dia sejenis aqueous, dia larut dalam air. Cuma H2O adalah sejenis cecair, iaitu dia dalam keadaan molekul. Untuk hasilkan persamaan ion, aqueous tak boleh ada. So jadi last kali dia dihasilkan cecair, betul tak? Ni cecair kan? So yang tinggal yang hasilkan cecair ini adalah hanya H plus dengan OH minus sahaja. Sebab tu persamaan ion yang tinggal adalah H plus tambah OH minus, dia jadi H2O. Mana hilang yang ni? Yang ni tak, aqueous tak diperlukan dalam persamaan ion. Persamaan ion hanya ada sama ada pepejal, cecair atau gas. Persamaan ion dia ada
pepejal atau gas atau cecair. Nanti kita akan tengok detail macam mana persamaan ion terbentuk. Okey, seterusnya. Ini yang cikgu cerita tadi. Kalau kat sini kan, kita nak tahu macam mana persamaan ion ni. Baca kat sini dia kata memandangkan K+ dengan NO3 merupakan ion pemerhati yang tidak mengalami perubahan dalam tidak balas. Disebabkan dia tidak mengalami perubahan dalam tidak balas, maka ion-ion ini dimasukkan. Tengok tadi dia aqueous kan, dia ni H aqueous, NO3 aqueous, K+ aqueous, OH- aqueous. So KNO3 aqueous, NO3 pun aqueous. Jadi bila dia aqueous, dia sama. Nampak ni sama aqueous, yang ni pun masih aqueous. So apabila dia sama, dia dimasukkan dalam persamaan ion. Berbeza dengan H2O kat sini, dia dalam keadaan cecair. Asalnya dia aqueous tadi, so dia berubah menjadi suatu cecair. Jadi bila dia berlaku perubahan, jadi kita masukkan di dalam persamaan ion. So persamaan ion ni hanya melibatkan perubahan. Siapa yang mengalami perubahan, dia boleh dimasukkan dalam persamaan ion. So yang mengalami perubahan macam cikgu kata tadi dekat atas ini, hanya pepejal gas cecair sahaja baru boleh masuk dalam awak punya persamaan ion. Sampai situ jelas tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada, Cikgu. Okey, tak ada. Cikgu teruskan. So ini adalah kegunaan peneutralan dalam kehidupan seharian. Dalam perubatan kita ada susu magnesia yang meredakan kesakitan gastrik dengan meneutralkan lebihan asid hidroklorik di dalam perut. So ataupun awak minum Gaviscon kan. Gaviscon pun ada magnesia dekat situlah, MgOH2. Yang kedua, kesihatan rambut kita ada shampoo. So apa yang fungsi shampoo ini? Alkali lemah di dalam shampoo meneutralkan asid pada rambut. So kalau macam kita, kalau awak perasan, kalau kita lama tak mandi, lama tak shampoo rambut, rambut kita akan jadi rasa melekit kan, melekit. Kenapa dia melekit? Sebab rambut kita akan hasilkan asid tu. So bila awak shampoo dengan shampoo ni, jadi dia akan jadi lembut, dia jadi halus balik. Dia tak rasa dah melekit tu sebab rambut awak dah neutral. Okey, kemudian kita ada kesihatan mulut. Sama juga ubat gigi ni dia mengandungi base yang meneutralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria di dalam mulut kita. So mulut kita ni ada hasilkan bakteria dan ubat gigi ni bertindak sebagai base untuk meneutralkan kita punya gigi. Seterusnya kita pergi kepada pertanian. Kita ada kapur mati. Kapur mati ni dia bersifat alkali dan digunakan untuk merawat tanah yang berasid. Okey, kita teruskan dengan kaedah pentitratan. Kaedah pentitratan merupakan satu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat. Bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Okey, kita tengok seterusnya ini Ini keseluruhan gambar rajah. Ini adalah kaedah pentitratan. Okey, macam mana kita nak buat kaedah pentitratan ni? Dalam pentitratan asid base, larutan yang diketahui pekatannya ditambahkan secara perlahan-lahan daripada biuret ke dalam kelalangkun yang mengandungi suatu isi padu larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Okey, dalam ni sekejap ya. Okey, dalam kita punya biuret ada larutan yang diketahui kepekatannya. Okey, manakala yang ini larutan yang tak diketahui kepekatan.
So apa yang berlaku, kita akan titiskan sedikit demi sedikit. Nampak? Kita akan titiskan sedikit demi sedikit. Okay, cikgu sambung kat sini balik. Pentitratan berhenti sebaik saja penunjuk asid base bertukar warna. Takat yang mana proses peneutralan berlaku dan penunjuk asid base bertukar warna disebut takat akhir. Okey, dekat sini selalunya kat sini kita guna asid. So asid ni kita tahu kepekatan dia. Kat sini kita guna alkali, dan alkali ini kita letak sekali tambah dengan phenolphthalein. So asalnya dia berwarna, phenolphthalein ni dalam keadaan alkali dia warna merah jambu dia warna bukan merah jambu, dia berwarna tidak berwarna. So apabila awak titis sedikit demi sedikit, lama-lama awak akan nampak larutan ini mula bertukar menjadi warna merah jambu. Kenapa dia tukar jadi warna merah jambu? Sebab phenolphthalein ni kalau dia alkali, dia tak ada warna. Kalau dia neutral, dia akan jadi merah jambu. Kalau dia asid pun, dia jadi merah jambu. Jadi kita kena berhati-hati. Allah. Jadi kita kena berhati-hati semasa kita titiskan kita punya larutan asid dalam ini. So apabila kita dah nampak dia warna bertukar menjadi warna merah jambu, bermakna kita dah tahu dia telah dineutralkan sepenuhnya. Tapi awak tak boleh letak berlebihan sebab awak kena tengok betul-betul. Kalau awak letak berlebihan, dia still akan jadi warna merah jambu, tapi dia bukan neutral lagi dah. Sebab tu bila dia bertukar menjadi warna merah jambu, dia dia telah dineutralkan. Okey, cikgu sambung kat sini. Dan dinamakan takat akhir. Dinamakan takat akhir. Macam ni lah. Dia dinamakan takat akhir. So takat akhir proses peneutralan dapat ditentukan apabila warna penunjuk asid base berubah. Dia start berubah, awak kena stop dah. So semasa takat akhir tercapai, semua ion H+ tadi telah meneutralkan OH- yang berada di dalam kelalangkun dan menghasilkan molekul air. Ni tadi cikgu kata tadi, kalau dia dalam keadaan asid, terbalik. Terbalik tadi kat sini. Terbalik ke atas ni yang alkali. Alamak. Alkali, cikgu pun dah tersilap-silap. Sebab apa? Dah lama tak buat eksperimen. Okey, so dia terbalik kat sini. Kat sini adalah asid, kat sini adalah alkali. So dekat sini kita tak tahu, kalau dia dalam keadaan asid dia tiada warna. So lama-lama dia akan jadi warna merah jambu, bermakna telah dineutralkan sepenuhnya. Okey, sampai sini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Ini pun salah. Ya Allah. Tak ada warna. Start dia warna merah jambu, dia dah bertukar lah. Okey, kita pergi tengok kepada formula yang melibatkan masalah peneutralan. Kita ada formulanya adalah MaVa bahagi MbVb sama dengan
A bahagi B. So A merujuk kepada asid, B merujuk kepada alkali. Ini asid, ini alkali. Okey, so untuk menjawab soalan ini kita kena mahir membuat persamaan dulu. Membuat persamaan kita ada 20 cm3, 20 cm3 iaitu V. V apa? Dia kata natrium hidroksida. So dia adalah sejenis alkali. So dia adalah VB lah. Dan dia punya kepekatan adalah 0.25 mol di M3, merujuk kepada MB. Dineutralkan dengan asid hidroklorik. So ini adalah asid, jadi dia adalah Ma. Hitungkan isi padu asid hidroklorik HCl yang diperlukan dalam tidak balas peneutralan ini. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita kena buat persamaan dulu. So kita ada NaOH tambah dengan HCl. So kita bentukkan dulu kita punya ion H plus Cl minus. So ni akan gabungan ni, Na akan gabungan Cl. So kita ada Na plus Cl minus, kita silang dapat NaCl tambah H plus gabung dengan OH minus, kita dapat H2O. So kita tengok dia dah seimbang. So bermakna kat sini 1, kat sini 1. So perkali perkali kepada alkali tadi adalah, ini adalah B, perkali kepada asid adalah A. Ini perkali perkali. So bolehlah masuk dekat situ. Kita punya cikgu dah keluarkan maklumat dekat sini. So awak tengok dekat cikgu punya maklumat ni. Kita punya MA kita dah tahu 0.2, VA tak tahu, bagi dengan MB kita adalah 0.25, VB kita adalah 20, sama dengan perkali kepada A tadi adalah 1, ni 1, perkali kepada B adalah 1. So 1/1. Jadi kita boleh buat 0.2 darab VA sama dengan ini boleh dipindahkan ke sebelah. Kita dapat 0.25 darab dengan 20. Jadi VA kita darab pindah sebelah jadi bahagi. So 0.25 darab dengan 20 bahagi dengan 0.2. Dapatlah jawapan kita 25 cm3. Allah. 0.25 darab dengan 20 bahagi dengan 0.2. Dapat 25 cm3. Sampai sini jelas? Faham macam mana nak guna formula ni? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu teruskan. 4.05 gram zinc oksida ZnO. So ini adalah GSIM GSIM. Dia kata untuk melengkapkan peneutralan 50 cm3 asid nitrik HNO3. So ini adalah kita punya VA sebab dia asid kan. VA asid. Soalan minta hitung kepekatan dalam mol 3. Okey, kita buat balik kita punya persamaan. Kita ada ZNO, kena buat persamaan dulu tau. So ZNO dia tambah dengan apa? Asid nitrik iaitu HNO3. So kita ubah dia jadi ion dulu. Zn2 plus O2 minus, kat sini H plus
NO3 minus. So ini akan bertindak balas dengan ni bertindak balas dengan ini. So dia jadi Zn2 plus dengan NO3 minus. So apabila disilangkan, 2 akan bagi pada NO3. So dia akan jadi Zn NO3 2. Sebab 2 bagi pada dia kan. So kat sini kita ada hash plus dengan O2 minus. So 2 akan bagi pada hash tambah hash 2O. Okey, kita tengok dah sempurna belum? Zn ada 1, Zn ada 1, cukup. NO3 kat sini ada 2, tapi kat sini ada 1. So kita kena letak 2 dekat sini. Kemudian kita tengok O ada 1, O kat sini ada 1, hash ada 2, kat sini pun ada 2. Okey, dah sempurna kita punya persamaan kita. Okey, so kita kena cari dulu mol. Cari dulu mol. So dia dah bagi tadi GSIM daripada sini. Dia dah bagi daripada sini. Dia dah bagi GSIM M bagi ZNO adalah sama dengan 4.05 gram. So jalan yang pertama nak buat, awak boleh guna yang pertama, cari mol. Yang kedua, nisbah. Yang ketiga, cari apa yang soalan nak. Soalan nak V atau M atau GSIM. So cikgu nak cari mol dulu. Sekarang ni soalan minta apa? Soalan minta kepekatan. Dia minta M berapalah. M hash NO3 tu berapa? Ni cikgu buat J lah GSIM. Okey, so yang pertama jalan cikgu kena cari mol dulu. So yang pertama cari mol. So formula apa yang ada GSIM? Formula apa yang ada GSIM? Mol sama dengan tolong jawab. Ya, GSIM bahagi GSIM molar. So jadi mol sama dengan, ni jalan yang pertama cikgu buat, 4.05 gram bahagi dengan GSIM molar. ZNO GSIM molar bagi ZNO 64 tambah dengan 16. Ada dekat sini dia dah bagi. So kita tinggal masukkan je. So kita tekan kalkulator. Empat 4.05 bahagi dengan kurungan 64 tambah dengan 16. So awak dapat jawapan berapa? 0.05. 0.05. 0.05 dia ambil semua tak? Okey, dia ambil 0.05 saja. Okey, dia dapat mol. Yang kedua kita kena buat nisbah mol. So kita kena buat nisbah mol. Kita kena ambil yang berkaitan saja. Yang soalan bagi hanya ini kan. Dia bagi HNO3 dengan ZNO. Jadi yang ni tak perlu kita sibukkan. So kita keluarkan ZNO nisbah dengan HNO3. Yang asal daripada sini adalah 1 nisbah 2. Okey. 1 nisbah 2. Jadi kalau mol kepada ZNO adalah ni, tadi adalah mol ZNO 0.05. Jadi kalau 2 berapa? Darablah dengan 2. Darab dengan 2. Saya dapat jawapan berapa? 0.1. So kita dah ada mol bagi HNO3. So yang ketiga kita nak cari dia punya kepekatan pula. So kita tahu formula bagi kepekatan adalah mol sama dengan
MV bahagi dengan 1000. So mol kita dah ada. Mol HNO3 adalah ni, HNO3 ya. Mol HNO3 adalah 0.1 sama dengan M kita tak tahu. M itu adalah kepekatan Soalan minta kepekatan. M tak tahu. V kita adalah, dia dah bagi V adalah 50. Disebabkan dia dalam keadaan unit CM3, jadi bermakna awak kena bagi 1000 lah. Kalau dia dalam DM3, awak tak perlu bagi 1000. So kita pindahkan, kita dapat M sama dengan 0.1 darab 1000 bahagi dengan 50. So kita tekan kalkulator. 0.1 darab dengan 1000 bahagi dengan 50. Dapatlah jawapan 2.0. Jangan lupa ini tadi adalah kepekatan, jadi mesti sediakan unit dia mol DM -3. Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada Okey, kalau tak ada cikgu teruskan kat bawah. Okey, dah habis pun kepada peneutralan. Okey, perlu tak cikgu terangkan balik semula ataupun awak dah jelas? Perlu cikgu. Perlu terang semula Okey, kalau perlu terang semula, cikgu terang balik lah. Kumpulan 2 tak perlu terang hari ni. Kumpulan 2 akan terang Khamis minggu depan ya. So kena bersiap sedia. Okey, cikgu baca balik dekat persamaan, dekat soalan. Dalam kimia ni, awak penting untuk awak baca soalan. Sama macam awak baca matematik, awak kena keluarkan maklumat. Baru awak boleh faham. Kalau tak keluarkan maklumat, dia akan jadi sukar lah untuk awak faham soalan tu. Cikgu ulang balik semula. Okey, dia kata 4.05 gram. Okey, kita nampak, kita tahu itu adalah GSIM. So automatik kita tulislah J kat situ. Okey, lepas tu dia kata diperlukan untuk melengkapkan peneutralan. Okey, so dia bagi 500 cm3. Kita nampak cm3, kita tahu dah unit dia adalah unit bagi volume V Hitungkan kepekatan. Soalan kata kepekatan. So kita tahu kepekatan simbol dalam formula kimia, simbolnya adalah M. Okey, so apa-apa kita mesti kena buat persamaan dulu. So persamaan kita buat, kita ada dia bagi ZNO dengan HNO3. So kita buatlah ZNO tambah HNO3. Sekejap cikgu tuliskan dulu maklumat semua. GSIM kita ada GSIM 4.05 gram. Lepas tu yang ni dia punya V adalah 50 cm3. Okey, so soalan minta M kat sini berapa kepekatan dia. So kita nak buat persamaan, kita pastikan kita tukar kepada ion dulu. So ini memang kena hafal lah ion dia. Yang ni H plus NO3 minus. So ini akan silang dengan ni akan silang dengan ni. So cikgu buat dekat bawah dia. Masuk kat sini H plus O2 minus. Okey, 2 akan bawa ke sebelah kan. Bila disilangkan dia akan jadi Zn kurungan NO3 2.
Kemudian tambah sama juga kat sini, 2 ni kena bagi pada hash. Silangkan dia akan jadi hash tu O. Kemudian kita tengok Zn ada 1, cukup. Sebelah kiri kanan sama. NO3 ada 2, tapi kat sini ada 1 je. So apa nak buat? Kita kena letak 2 pada dia. So kita tengok O ada 1, kat sini ada 1 O. Ada 2 hash, kat sini pun ada 2 hash. So kita dah sempurnakan kita punya persamaan. Kita dah seimbangkan dia. Sampai sini jelas tak? Nak buat persamaan. Sampai sini jelas? Jelas Okey, kemudian kita buat cari mol. Macam mana nak cari mol? Mol kita dah ada, kita ada 4 formula mol. Ingat, pertama, mol sama dengan jisim bahagi JMR. Yang kedua, mol sama dengan isi padu bagi isi padu molar. Yang ketiga, mol sama dengan bilangan zarah bagi nombor Avogadro. Yang keempat, mol sama dengan MB bagi 1000. Dah ada 4 formula mol. So kena nak cari mana satu, disebabkan dia bagi ZNO saja. Ini ada jisim kan, so kita boleh guna formula ni lah. Kenapa kita tak guna formula MV bagi 1000? Sebab maklumat kat sini tak cukup. So yang pertama tu kita cari mol. So mol sama dengan 4.05 gram bahagi dengan JMR bagi ZNO. So 64 tambah 16. So dapat tadi 0.05. So mol nak letak mol pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua, nisbah pula. Okey, apabila kita nak buat nisbah ni, kita kena tengok apa yang dikeluarkan sahaja. So kat sini dia cuma ada maklumat bagi ZNO dengan maklumat bagi HNO3. So dua ini saja yang kita perlu nisbahkan. So kita ada ZNO nisbah dengan HNO3. So kita kena mula dengan teori dulu. Teori kita kena tengok dalam persamaan lah, teori dia. Teori ni kita kena tengok dalam persamaan dia. So cikgu jadi warna biru. Kat sini nisbah ada 1, kat sini nisbah ada 2. So dia akan jadi nisbah 1 nisbah 2. Baru kita buat dia punya yang actual. Yang actual lah, kita panggil ni actual. So yang sebenar lah, yang sebenar. Yang sebenar itu yang maklumat kita cari kat sini. Inilah yang sebenar. Bukan mol dia 1, tapi mol dia adalah 0.05. So kalau 1 hasilkan 0.05, kalau 2 darab je lah, kita akan dapat 0.1. Sampai sini jelas? Jelas. Okey, yang ketiga, kita nak cari, soalan minta kepekatan. So kepekatan ada tak dalam kepekatan hanya ada dalam formula yang keempat kat sini. Kepekatan cuma ada kat sini. Sebab tu kita kena guna formula itu. So mol sama dengan MV bahagi ke 1000. So kita ganti je, mol kita adalah 0.1 sama dengan kepekatan tak tahu. V kita adalah 50, dah bagi kat sini 50. Disebabkan di dalam unit cm3, jadi kita kena buat bahagi dengan 1000. Kalau unit kat sini adalah dm3, tak perlu bahagi Kalau unit dia dm3, tak perlu bahagi. Kenapa kena bahagi 1000 tu adalah sebab cm3 ni kita nak convert jadi dm3. Sebab apa? Sebab 0.1 ni dia punya unit adalah 0.1 mol dm negatif 3. So apabila dia cm3 dengan dm3 tak boleh hapus. Sebab tu kita kena bahagi dulu untuk tukarkan cm3 menjadi dm3. Jadi m sama dengan 0.1 darab dengan 1000 bahagi dengan 50, dapatlah jawapan 2.0 mol dm negatif 3. Sampai sini faham? Okey,
Okay, so kalau dah faham, cikgu boleh tutup kelas.